Selamat malam, salam sejahtera. Ini isu yang paling menggemparkan kita malam ini apabila satu berita daripada Malaysia kini mengatakan Haji G hilang keabsahan sebagai pengerusi GRS. MOU tak sah, kata Ronald Kiandi. Wow, sebelum kita teruskan tekan butang subscribe, oke? Baik. Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandi mendakwa Haji G Nur tidak lagi mempunyai keabsahan untuk kekal sebagai pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS. Justru kata Ronald Kiandi, perjanjian persefahaman MOU bersama Pakatan Harapan PH yang ditandatangani oleh Haji G semalam tidak sah. Saya menegaskan bahwa Haji G yang dilantik sebagai pengerusi GRS atas kapasiti beliau sebagai Ketua Badan Pimpinan Negeri Bersatu Sabah sebelum ini tidak lagi mempunyai keabsahan untuk kekal sebagai pengerusi GRS oleh kerana tindakan beliau keluar dari Bersatu, kata Ronald Kiandi. Oleh itu, keahlian beliau dalam GRS kini hanyalah sebagai ahli individu dan kedudukan beliau sebagai pengerusi GRS hendaklah diputuskan semula oleh Majlis Tertinggi GRS. Berikutan ini, perjanjian persefahaman gabungan parti-parti politik menyokong kerajaan persekutuan pimpinan PH yang ditandatangani oleh Haji G sebagai pengerusi GRS semalam tidak sah dan tidak mewakili aspirasi Bersatu, kata Ronald Kiandi lagi. Sebelum kita teruskan isu yang hangat ini, jangan lupa kamu tinggalkan komen Anda pada pendapat Anda. Benarkah Haji G Nur telah pun kehilangan keabsahannya? Hilang keabsahannya sebagai pengerusi GRS selepas beliau bertindak keluar daripada Parti Bersatu baru-baru ini. Pada pendapat saya, keabsahan itu adalah boleh dipersoalkan. Sejauh mana itu, tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Inilah yang kita tunggu-tunggu, jawaban daripada Muhyiddin Yassin selepas beberapa jam perjanjian MOU antara Kerajaan Perpaduan dengan parti-parti komponen yang menganggotai Kerajaan Perpaduan yang telah ditandatangani kemarin. Apa kata Muhyiddin? Itu yang kita nak tunggu. Apa yang beliau sangka dan apa yang beliau akan jawab. Okey, baiklah. Muhyiddin kata MOU tunjukkan seolah-olah Anwar tak yakin. Wow, sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa kamu tinggalkan komen kamu, tekan butang subscribe dan share video ini untuk semua orang. Baiklah. Muhyiddin kata MOU yang ditandatangani semalam menunjukkan seolah-olah Anwar tak yakin. Saya teringat satu perkara dulu ketika parlimen seakan-akan didaruratkan oleh Muhyiddin Yassin. Perkara itu pun bukankah boleh dianggap dia tidak yakin dengan undi percaya kalau tiba-tiba berlaku. Saudara-saudara, perjanjian pemufakatan kerjasama MOU antara Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan pemimpin parti politik hanya membuktikan pengerusi PH itu tidak yakin dapat meraih sokongan majoriti di parlimen dalam undi percaya pada Isnin ini, dakwa pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Dia membangkitkan klausa dalam MOU itu yang memaksa ahli parlimen daripada parti kerajaan mengosongkan kerusi mereka jika mereka tidak menyokong Perdana Menteri dalam usul berkaitan undi percaya, rang undang-undang perbekalan atau sebarang usul berbentuk prosedur. Kata Muhyiddin, klausa sebegitu tidak ditetapkan dalam mana-mana perjanjian atau undang-undang sebelum ini. Memanglah kan, sebelum ini tidak pernah pun difikir oleh Muhyiddin. Tapi Anwar dapat fikir. Itulah kelebihan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perjanjian yang tidak berperlembagaan ini menunjukkan seolah-olahnya Perdana Menteri tidak yakin beliau akan mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat, kata Muhyiddin. Yang menjadi persoalan saya ialah, satu ketika dahulu ketika Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, beliau pun pernah menggantung parlimen. Lama beliau tidak mengadakan sidang parlimen sehingga Agung bertitah supaya diadakan segera persidangan parlimen, tetapi Muhyiddin tetap melingah-lingahkannya. Bukankah itu lebih tidak yakin akan kemampuan beliau di parlimen?
Lebih baiklah cermin muka balik kalau macam begitulah orang kata. Sekiranya beliau yakin, kata Muhyiddin, maka tidak perlulah beliau mengambil tindakan yang tidak berperlembagaan ini. Masalahnya, ada beberapa orang di luar sana yang tak menyokong kerajaan perpaduan ini, dah mula cuba-cuba memancing dan memancing supaya ada ramai ahli parlimen yang akan mengganggu-gugat ketentraman, mengganggu-gugat ketidakstabilan, mengganggu-gugat kestabilan politik yang ada di Malaysia. Itulah masalahnya. Bila kata perjanjian ini tidak berperlembagaan, apalagi ya, menyebabkan keyakinan itu tidak wujud, maka kita harus bercakap tentang tindakan beberapa orang di luar sana yang seolah-olah yang mahu memancing parti-parti politik lain untuk menarik sokongan. Itulah masalah dia, saudara-saudara sekalian. Perjanjian yang tidak berperlembagaan ini menurut Muhyiddin seolah-olah Perdana Menteri tidak yakin beliau akan mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Sekiranya beliau yakin, maka tidak perlulah beliau mengambil tindakan yang tidak berperlembagaan ini, kata Muhyiddin. Lebih daripada itu, saya bimbang sekiranya perjanjian ini dianggap sah, maka kerajaan pimpinan PH akan memaksa ahli-ahli Dewan Rakyat mereka mengundi usul-usul atau rang undang-undang lain pada masa akan datang, termasuk berkaitan dengan perlembagaan, pindahan perlembagaan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Antara perkara yang menjadi kontroversi dalam perjanjian itu ialah perkara 4 yang menetapkan bahawa ahli parlimen dalam kerajaan perpaduan yang gagal mengundi atau menyokong Perdana Menteri dalam usul seperti undi percaya, rang undang-undang perbekalan atau sebarang usul berbentuk prosedur yang mempunyai kesan kepada keabsahan kerajaan persekutuan, dikira meletak jawatan. Sebagai kesannya, kerusi ahli parlimen itu akan dikosongkan mengikut perkara 49E dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, dan parti ahli parlimen terbabit perlu memberitahu Speaker Dewan Rakyat tentang kekosongan itu. Untuk notis diberikan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk mengadakan pilihan raya kecil. Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri berkata ahli parlimen kerajaan tidak boleh dipaksa untuk memberikan undi tertentu, walaupun gabungan dalam kerajaan mempunyai persefahaman. Itulah masalah dia. Lain yang mengundi, lain yang tanda tangan, lain yang terlibat dalam perjanjian, lain pula yang bising. Yang menandatangani perjanjian ini tak bising pula, tapi Muhyiddin pula yang tak terlibat langsung bising pula. Apa sebenarnya mereka takut? Anda undilah ikut kehendak kamu sendiri. Tapi biarlah kerajaan itu dengan perjanjian mereka sendiri. Ini kerana, menurut Muhyiddin lagi, ini kerana seperti mana yang didakwa oleh Perdana Menteri, beliau telah mempunyai sokongan 148 ahli Dewan Rakyat, iaitu genap majoriti 2/3 ahli Dewan Rakyat, yang membolehkan pindahan perlembagaan dibuat. Sekiranya perjanjian persefahaman yang berunsur kediktatoran ini dianggap sah, maka tidak mustahil pindahan perlembagaan yang bertentangan dengan naluri ahli-ahli Dewan Rakyat dan nilai masyarakat di negara ini akan diluluskan oleh Dewan Rakyat secara paksa, kata Muhyiddin. Saya pikir ini sampai keterlaluan lah apa yang Muhyiddin fikirkan ini. Kan? Tidaklah sampai ke sana. Saya pikir tidak sampai ke sana lah apa yang Muhyiddin cakap ini. Belum ada bukti dan saya pikir tidak mungkinlah sampai ke sana yang Anwar akan fikirkan. Mungkinkah ini hanya satu sandiwara daripada Muhyiddin Yassin kerana tidak puas hati, tidak dapat mengganggu-gugat lagi kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Sebab dengan perjanjian ini, pastilah ianya tidak dapat mengganggu-gugat Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 5 tahun lagi. Dan paling penting bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya. Kerajaan yang ada sekarang ini bukan kerajaan Anwar Ibrahim, tetapi kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini akan kekal stabil sekurang-kurangnya 5 tahun lagi. Jadi kita berharap reda sajalah untuk semua yang lain. Tak perlulah meroyan. Dan paling penting, jalankan tugas sebagai pembangkang yang paling dinamik, paling hebat, paling mantap untuk kita di Malaysia ini. Jadi jangan lagi lah mengatakan bahawa perjanjian itu tidak sah dan sebagainya. Perjanjian itu sah.
Siapa yang cakap tidak sah? Tiada orang lain yang tidak sah cakap. Yang paling penting lagi, yang ikut tanda tangan itu tidak mengatakan pula tidak sah. Yang orang tidak terlibat dalam perjanjian itu pula yang kata tidak sah. Itu yang peliknya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.